Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini melibatkan aiskrim. Mesti yang cepat geli tu dah tak nak makan aiskrim dah lepas ni. Siapa je yang tak pernah makan aiskrim kan? Tipulah kalau orang tu tak pernah makan aiskrim. Kalau tak sekarang pun, mesti kecil-kecil dulu kita selalu makan aiskrim kan? Tak mungkin lah tak pernah. Kecuali orang yang ada penyakit yang macam cerita kita hari tu. Kalau tak silap saya, Dr. Amy Bishop, yang anak-anaknya tak boleh nak makan aiskrim. Lepas tu, van aiskrim pergi parking dekat depan rumah dia. Sekali dia pergi marah-marah. Lepas tu dia komplain, jangan jual aiskrim dekat depan rumah aku dah. Macam gitu kan. Kalau yang kes macam gitu tu, betul lah. Mungkin dia tak pernah makan aiskrim daripada kecil lagi. So, kisah kita pada kali ni, ada pembunuhan yang berlaku dan mayat mangsa ni disimpan dekat dalam bekas aiskrim. Jadi, tak payah lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, pemangsa ataupun pesalah kita dalam kes kali ini adalah seorang perempuan dan namanya adalah Estibaliz Carranza ataupun dia sendiri lebih dikenali dengan nama Esti. Jadi Esti ni lahir pada 6 September 1978 di Mexico City. So masa Esti ni berumur 5 tahun, keluarga diorang ni semua berpindah ke Catalan City yang ada di Barcelona. Kalau kita cakap Barcelona je, of course lah Sepanyol kan. Jadi Esti membesar dekat sana dengan ayah dia iaitu Armando Carranza Mendoza dan maknya Angela Zabala dan juga dia ada seorang adik lelaki. Ayah Esti ni seorang penulis buku tau. Cuma buku-buku yang dia tulis tu lebih ke arah esoterism ataupun pengetahuan yang di-share dalam grup yang tertentu. Lepas tu bukunya tentang shamanism ataupun dukun lah. Dan ada juga buku yang ditulis tu tentang kehidupan orang-orang Incas, Mayans dan juga Aztec. Saya tak familiar sangat dengan terms ni semua. Tapi daripada apa yang dia report, macam gitulah. So daripada kecil lagi, sebenarnya Esti ni dia tak rapat pun dengan ayah dia. Esti cakap, dia tak dibenarkan untuk tarik perhatian orang lain. Dia kena senyap je dan dia rasa seolah-olah dia tak wujud pun pada masa tu. Kehadiran yang tak diingini. Macam mana kan? Masa dekat Barcelona tu juga, dia rasa seolah-olah terkurung dalam satu ruang yang kecil. Ayahnya Esti, kononnya penulis lah kan. So, dia tak boleh nak dengar bunyi bising langsung. Dia kan nak fokus, kena diam je. Jadi, anak bini dia pun kena diam. Kesian kat anak-anak kan. Kecil-kecil lagi tapi terpaksa jadi bisu dekat rumah sendiri. Tak lama lepas tu, ayah dia tadi dicop sebagai seorang aktivis. Masa tu, pihak polis pergi serbu rumah dia orang tau. Dan masa kena serbu tu sebenarnya Esti dia kecil lagi. Tapi dia ingat pasukan seragam tu serbu masuk ke dalam rumah dia. Dah tu pergi pijak patung mainan dia. Jadi keganasan yang berlaku pada masa tu sedikit sebanyak bagi efek pada Esti ni. Dah tu dekat sekolah pun Esti ni ada masalah juga tau. Esti ni kan asalnya daripada Mexico. Dah tu pergi pindah dekat Barcelona sana. Sekolah pun dekat sana kan. Jadi katanya pada masa tu, dia selalu sangat jadi mangsa buli. Dan dia sendiri susah nak dapat kawan tau. Cuma yang peliknya, daripada kecil lagi, Esti ni seolah-olah obses tau. Untuk dapatkan anak sendiri. Masa dia umur 10 tahun, masa tu 10 tahun budak lagi kan. Dia pergi tanya mak dia, bila dia boleh dapat anak sendiri. Sebenarnya ramai yang gelakkan dia bila dia cerita balik benda ni tau. Tapi orang tak tahu. Kata apa yang dia cakapkan tu sebenarnya betul-betul dia nak. So sampai dia besar pun, dia punya impian ni dia nak ada family sendiri. Dia nak ada anak sendiri. Dia nak ada keluarga yang mungkin bagi dia bahagia. Yang mana masa kecil-kecil dia tak rasa semua tu. Masa Esti remaja, masa tu dia pergi dekat sebuah private party. Dan pada masa tu, adalah seorang orang tua ni yang buat serangan seksual pada dia. Katanya masa dia sampai je dekat parti tu, lepas tu adalah seorang orang tua ni ajak dia untuk masuk bilik. Kat sanalah Esti tadi digari dan juga dilecehkan. Dia tak pernah cerita benda ni, tak pernah cakap benda ni dekat siapa-siapa sekalipun sampailah tahun 2014. Tu pun dia ceritakan benda ni dalam sebuah buku yang dia tulis yang bertajuk My Two Life, The True Story of Ace Lady.
So pada masa tu, lepas dah dilecehkan tadi, dia rasa tak puas hati dengan lelaki. Dia mula fikir dia akan balas balik pada mana-mana lelaki yang sakitkan dia. Ataupun yang buat jahat pada dia lah. Masa ST berumur 17 tahun, ayah dia pergi hantar ST ni untuk masuk ke University of Barcelona dan pergi study ekonomi dekat sana. Tapi sebenarnya itu bukan pilihan dia, itu pilihan ayah dia. Dia minat bidang lain. Cuma dia nak sangat ayah dia ni terima dia. Lepas tu ayah ni macam bangga dengan dia kan. So dia ikut je lah apa kehendak ayah dia. Dan 5 tahun lepas tu, dia berjaya juga tamatkan belajar. Masa dekat universiti tu juga, sebenarnya dia ada seorang teman lelaki. ST fikir ini adalah hubungan pertama dia yang serius. Sebab dia orang couple daripada awal lagi masuk U sampai nak habis U. Kira lama jugalah kan, dalam 4 ke 5 tahun macam tu kan. Jadi ST ni dia dah plan dah. Dia nak kahwin dengan lelaki ni. Lepas tu nak ada anak sama-sama. Nak bina family, sebuah keluarga bahagia macam tu kan. Yelah dia orang dah terlalu lama couple. So, Master ST ni bagi hint je pada lelaki ni. Kata, hubungan kita ni dah lama kan. Lepas tu, bolehlah ke peringkat seterusnya. Kiranya berhasrat untuk kahwin lah. Masa tu, teman lelaki dia cakap apa tau? Aku tak ready lagi. Ya, lelaki tu cakap dia tak ready untuk bina keluarga. Untuk ke peringkat seterusnya. Dan dia cakap, dia tak ready untuk serious relationship. Padahal dia dah couple dalam 4 ke 5 tahun tu tak serius lagi Kadang tu tak faham kan orang luar ni dia punya berhubungan tu macam mana kan. So tak semena-mena ex-boyfriend dia pada masa tu masuk list. Ya, antara list orang-orang yang buat jahat pada ST ni. So pada masa tu, ST pernah berimajinasi untuk habiskan lelaki ni. Dengan cara apa tau? Mungkin dia boleh pergi potong wayar kereta si lelaki ni. So lelaki ni akan kemalangan lah nanti. Tak pun mungkin dia boleh pergi rosakkan heating yang ada dekat rumah lelaki ni. So lepas ST grad daripada universiti tadi, dia berpindah ke Munich yang ada di Jerman. Katanya pada masa tu dia jadi au pair. Kita dah pernah cakap dah kan pasal au pair ni. Yang orang pergi ke luar negara sana. Lepas tu dia jadi macam pengasuh macam gitu dekat rumah tu. Dan dia akan dapat tempat tinggal. Dapat makan minum. Dan juga yang paling penting dia boleh belajar bahasa dekat negara tu. Katanya dia pilih untuk jadi au pair pada masa tu sebab dia memang suka sangat dengan kanak-kanak. Kan nak kena jaga budak-budak kan kalau kerja au pair ni. Dan dia sendiri pun memang berimpian untuk dapat anak sendiri satu hari nanti. Jadi dalam masa yang sama dia pergi belajar bahasa orang sana. Cuma tak lama lepas tu dia berhenti jadi au pair. Dan dia bekerja dekat sebuah kedai aiskrim yang ada dekat dengan Nuremberg. Masa tu sebab dia ada dekat tempat yang baru, sekali lagi dia susah sangat untuk dapat kawan baru. Jadi pada tahun 2002, masa tu dia tengah bekerja jadi penjual aiskrim tadi kan. Dan pada masa tu datanglah seorang orang tua ni, boleh kata orang tua lah, tua daripada dia kan. Rupa-rupanya lelaki tu adalah penjual peti sejuk. Nama lelaki tu adalah Holger Holz. Dan lelaki ni, macam saya cakap tadi memang orang tua, yang mana pada masa tu Holger ni berumur 51 tahun. Lepas beberapa minggu je dia orang kenal, Holger dia pergi ajak ST untuk kahwin. Dan ST pada masa tu dia baru berumur 22 tahun. Tapi sebab dia nak sangat ada keluarga sendiri, ada anak sendiri kan. So, dia terima lamaran Holger. Cuma pada masa dia kahwin tu, kalau kita macam tengah akad nikah ni lah kan, tak ada seorang pun ahli keluarga ST ni datang dekat perkahwinan dia. Dah tu ST cakap, masa tu juga dia sedar yang dia dah buat kesilapan yang sangat besar. Ya, lepas kahwin je Holger tadi terus berubah tau. Dia selalu cakap kasar dengan ST, selalu pukul ST. Dah tu habis duit gaji ST ni dirembatnya tau. Tak cukup dengan tu, dia pergi ambil dokumen, semua dokumen ST ni dia pegang, disimpan, disorokkan sebab dia tak nak ST ni larikan diri daripada dia. Yelah pada masa tu kan ST ni boleh kata sumber keuangan dia. Boleh faham tak? Sekarang ni dia dah menghambakan ST ni. Jadi pada tahun 2005, Holger tadi bawa ST pergi pindah dekat Vienna sana yang ada di Austria. Dan macam mana ST ni boleh pula nak ikut dia sebab dia pujuk ST ni tau. Dia cakap dengan ST, okey, kita pindah ke tempat baru, kita mulakan hidup baru. Jadi kalau ST betul lah setuju untuk pindah dengan dia pergi ke Vienna sana, maksudnya ST dah terbuka hati untuk mulakan hidup baru dengan dia.
Yelah, hidup baru, lepas tu ada keluarga sendiri, ada anak-anak macam tu kan. For good lah kiranya. So masa tu mestilah ST setuju. Memang itu apa yang dia nak. Jadi diorang pun pindah ke Vienna sana. Kat sana diorang buka satu kedai aiskrim yang diorang bagi namanya susah tau nak sebut. Tapi saya cuba juga. Schleckeria Ice Cafe. Lebih kurang lah, tapi lepas ni kita baca je kedai aiskrim. Kan senang. Tapi sebenarnya ST je yang bekerja dekat kedai tu tau. Holger ni pula kerjanya sehari-hari duk melepak je dekat rumah, duk main game, lepas tu sibuk dengan hobi collection senapang dia. Tak cukup dengan tu, dia selalu cakap yang ST ni dah tak menarik dah dekat mata dia. Dah, bila dah suami cakap macam gitu, dia nak tambahkan daya tarikan dia ni, sampaikan ST, dia pergi ke salon, dia buat rambut, dia berdandan, cantikkan diri kan. Nak nampak tertarik ni depan suami. Tapi tetap, macam tu juga si Holger ni. Sampaikan Holger dah tak ada rasa nak berhubungan intim dah dengan isteri dia sendiri. Masa tu, ST lagi dah patah hati kan. Dia dah nak anak, dia nak baby. Tapi kalau tak berhubungan dengan suami sendiri, bilanya dia dapat baby? Jadi dia frust. Dia mula sakit hati sendiri. Dan masa itulah, sekali lagi dia berimajinasi untuk habiskan Holger. Dia benci sangat dengan Holger ni sampaikan dia fikir dia nak ambil je senapang kesayangan Holger yang Holger duduk buat collection tadi kan. Ambil salah satu senapangnya, lepas tu pang. Salah. Lepas tu pang. Salah. Tembak je Holger dekat kepala. Itulah dia punya imajinasi tau. Okey, pada tahun 2007, ST kenal dengan seorang lelaki yang bernama Manfred Hinsterberger. Manfred ni pun boleh kata agak tua jugalah, cuma muda sikit pada Holger. Sebab pada masa tu, Manfred ni berumur 48 tahun. So, diorang mula kenal, ST dengan Manfred ni mula kenal masa Manfred ni datang ke kedai tu untuk jual mesin aiskrim. Jadi lebih kurang je lah dengan Holger ni pekerjaannya kan. Kalau si Holger ni jual peti ais tadi, kalau si Manfred ni pula, dia pergi jual mesin aiskrim tu. So, pada masa itulah, diorang ni berhubungan. Masa tu juga, ST fikir Manfred boleh bagi kebahagiaan pada dia. Boleh bagi keluarga yang dia ingin-inginkan. So, pada masa tu, dia putuskan untuk bercerai je dengan Holger ni. Tapi, lepas dah settle dah semua penceraian tu, si Holger ni pula buat versi keras dia tahu. Dia tak nak keluar daripada apartmen tu. So sebenarnya apartmen tu apartmen yang diorang sewa. Cuma sebab ST ni yang bayar, jadi dia nak Holger ni keluar daripada apartmen tu kan. Kan dah cerai. Tapi si Holger ni tak nak tau. Dalam masa yang sama, lepas diorang dah bercerai tadi, hubungan Manfred dengan ST ni tak berapa lancar. Sebab pada masa tu diorang putus. Dan dalam masa yang sama, ST ni adalah keluar dengan beberapa orang lelaki yang lain. Yelah dengan harapan bolehlah jumpa dengan jodoh yang sebenar macam tu kan. Mulakan keluarga, lepas tu dapat baby, macam yang dia impi-impikan selama ni. Jadi pada 27 April 2008, pada masa tu, ST tengah ready untuk pergi dating tau dengan salah seorang kenalan daripada internet dia. Jadi dah siap-siap tadi nak keluar ni, sempatlah dia bergaduh dengan si Holger ni. Macam biasalah dia bergaduh hal biasa, nak suruh Holger ni keluar daripada apartmen dia kan. Dan masa tu, masa tengah bergaduh tu, Holger ni cakap, kau ni tak berguna. Kau takkan boleh hidup seorang-seorang. Kau takkan boleh hidup tanpa aku. Macam gitulah lebih kurang kan. Gaduh dia orang masa tu. Dah tu ST, dia bengang gila. Dah lama dah berimajinasi ni kan. Dan masa tu juga si ST ni dia nampak ada satu senapang ada dekat atas meja makan. Dalam masa yang sama, Holger dia ada duduk dekat depan komputer dia tengah main video game. Yelah sambil-sambil main video game, sambil-sambil gaduh dengan si ST ni. ST tadi pun sebab bengang sangat, dia pergi capainya senapang tu. Katanya senapang tu senapang Beretta 22 kaliber. Yang Holger punya lah. Holger punya collection. Dah tu, dia ambil senapang tadi, dia acukan ke arah Holger dan dia lepaskan 2 das tembakan yang mana terkena pada kepala Holger. He told me, ST, give up looking. You are never going to find another man. That was when it happened. There were 4 on the table. I took one of them and walked up behind him. I pointed one at his head and pulled it once, twice, 3 times. It was just like the scenario I had enacted over and over in my head. Except this time, it was real. Lepas dah habiskan Holger tadi, si ST dia keluar rumah. Lepas tu dia pergi dating dengan lelaki daripada internet tadi.
dan habiskan masa sepanjang malam dengan lelaki tu. Katanya pada masa tu dia tak balik rumah pun, dia pergi tidur dekat motel ataupun dekat apartmen lelaki tu, macam tu lah. Okay, ST cakap dengan diri dia, ini je lah cara untuk buang Holger tu daripada hidup dia. Sebab dah banyak kali sangat dah suruh pindah keluar daripada rumah ni, tapi tak nak. Nak juga stay dekat apartmen tu, kan tak payah bayar kan. Jadi ST fikir dah tak ada cara lain dah, itu je lah caranya. Esok paginya tu, ST pergi kedai, dia kerja macam biasa, pergi jual aiskrim, dah tak fikir langsung tentang mayat bekas suami dia, masih lagi ada dekat apartmen saja tengah tunggu dia balik. Malam tu, barulah dia balik ke apartmen dia. Katanya, bila dia buka pintu je, baru dia sedar yang Holger ni dah mati. Sebab Holger pada masa tu, masih lagi terduduk dekat kerusi gaming dia, dan ada dekat depan komputer. Sama macam malam sebelum ni. Dah tu keadaan Holger pada masa tu penuh dengan lumuran darah. Mula-mula tu ST fikir cara untuk hapuskan mayat yang terbaik adalah bakar mayat tu. Cuma dia tak nak alihkan mayat tu. Dia tak nak macam pegang-pegang ataupun apa. Ialah bersusah payah kan. So yang kelakarnya dia pergi curahkan alkohol pada badan mayat tu dengan harapan dia bolehlah pergi bakar mayat tu. Dah tu, dia start bakar mayat tadi kan. Lepas dah curah semua, bakar mayat tu. Tapi, api tu sebenarnya tak kuat mana pun tahu. Dan lama kelamaan, terpadam. So, tak jadilah macam apa yang dirancang. Nasib baik juga kan, kalau tak satu bangunan tu terbakar. Dah tu yang kelakarnya, lepas dia dah bakar mayat Holger tadi, kan satu apartmen dia tu penuh dengan asap kan. Tak tahulah apa yang dia fikir masa tu. Boleh dia fikir nak pergi bakar mayat Holger dekat dalam apartmen dia. Dah tu pergi curah alkohol macam tu je. So bila dah asap berkepul-kepul dalam apartmen dia tadi, asap tu juga keluarlah daripada pintu rumah dia kan. Dan baunya pun tak payah cakap lah. Orang yang biasa dengan pembakaran mayat ni, of course tahu baunya macam mana. Kalau macam saya, kita mungkin mestilah tak tahu kan macam mana baunya. Tapi katanya boleh tahan busuk lah. So, bila dah baunya menyengat sangat dengan asapnya yang keluar daripada pintu tadi, of course lah jiran-jiran dia ni perasan. Bila jirannya dah perasan, dia call lah bomba. Dah, bomba datang ke rumah ST tadi, pergi ketuk-ketuk pintu ST. Lepas tu, ST pun buka kan. Bomba tadi tanyalah apa yang terbakar. Dan ST cakap apa tahu ni kelakar juga. ST jawab, kata, oh dia ada masak ikan dekat dapur. Lepas tu hangit. So macam ikan tu dah hangus terbakar lah sampai ke asap berkepul-kepul macam tu kan. Dan tak tahu macam mana pihak bomba tu percaya tau. So pihak bomba tu beredar je daripada tempat tu tanpa masuk ke dalam apartmen ST untuk cek. So ST pun selamat lah pada masa tu kan. Dalam masa yang sama, ST ni pun buntu. Macam mana lagi nak handle mayat Holger ni kan. So masa tu yang peliknya, masa tu dia macam malas nak fikir. Dia cuma fikir dia cuma nak cepat-cepat keluar daripada tempat tu, daripada apartmen tu. Dia malas lah nak kusuk-kusukkan kepala, nak buang jauh-jauh masalah ni. So, dia keluar daripada apartmen tu, dia pergi ke rumah teman internet dia tadi, ke apartmen teman internet dia, tidur dekat sana. Esoknya tu, lepas dah ST buka kedai, tutup kedai, lepas tu balik ke rumah macam tu kan. Masa tu, adalah salah seorang jiran ni ketuk-ketuk pintu apartmen ST ni. Lepas tu, jiran ni tanyalah kan, apa yang bau busuk sangat datang daripada rumah kau ni kan? So, masa tu dia bagilah alasan apa-apa. Dan masa tu juga ST fikir, oh dia dah tak boleh nak lari daripada masalah dah. Dia nak kena handle juga mayat Holger pada malam tu. So, masa ni, dia pergi ke salah sebuah kedai. Lepas tu, dia pergi beli mesin gergaji. I then realized I was going to have to cube him. So I purchased a chainsaw. The salesperson looked at me strangely when I told him I wanted to operate it myself. He told me, you better watch out or going to flow. I thought to myself, he didn't know how true that was. I can say to anyone who has seen a horror film that the reality of cubing someone is far worse. Dah beli mesin gergaji tadi, dia pergi potong mayat Holger ni jadi ketulan-ketulan kecil. Pelik juga kan? Tak bising ke kalau dia guna mesin gergaji tu? Wah, macam gitu kan? Tak bising ke satu apartmen tu? Okey, lepas dah potong mayat Holger tadi jadi ketulan-ketulan kecil, dia masukkan ketulan tu semua ke dalam bekas aiskrim. Kalau nak fikir bekas aiskrim tu tak ada besar mana kan? Jadi mungkin banyak jugalah bekas aiskrim yang diisinya. Lepas tu dia masukkan, simpan dalam freezer. Katanya beberapa hari jugalah dia nak settlekan semua kerja ni.
dengan kerja-kerja pembersihan lagi. Dan peliknya, tak ada siapa pun yang perasan Holger ni hilang pada masa tu. Nampak sangat kan, terkurung je dalam rumah, asyik main game je. Jadi tak ada siapa pun yang tahu dia tu hilang. Cuma beberapa hari lepas tu adalah yang tanyakan Holger ke mana macam tu kan. Lepas tu dia jawab, kata Holger sekarang ni pergi ke India untuk join penganut agama ataupun penyembah Hare Krishna dekat sana. Ya, Holger ni sebenarnya boleh kata orang yang sangat tega percaya dengan agama tu. Jadi pengikut dekat macam gitulah. So semua orang tahu benda tu. Jadi bila dia cakap Holger pergi ke India untuk ada acara dekat sana, penyembah agama apa semua. So orang akan percayalah kan. Jadi sebab Holger ni sendiri dah bercerai dah pun dengan ST. So orang-orang fikir mungkin si Holger ni dah move on dah kot. Sebab itulah dia pindah daripada apartmen ST ni. Jadi tak ada apa pun yang pelik pada masa tu. Yang pelik bukan sebab Holger ni hilang tau. Tapi yang pelik macam saya cakap tadi, macam manalah jiran-jiran dia ni tak dengar langsung 2 das tembakan yang dilepaskan oleh ST. Dan macam mana jiran-jiran ni dia tak dengar yang ST ni tengah guna mesin gergaji tadi. Kan pelik tu. Atau mungkin apartmen diorang ni macam kali sembunyi ke apa kan. Tapi tembakan kot kali sembunyi tu macam hebat sangat lah apartmen dia. Okey, pada musim luruh 2008, pada masa tu ST dapat notis supaya pindah keluar daripada apartmen yang ditinggal tu. So nak tak nak, dia terpaksa pindahkan bahagian badan Holger yang dia pergi simpan dekat dalam peti sejuk tu kan. So pada masa ni, dia pergi ambil bekas aiskrim yang dia dah isi dengan ketulang kecil daging Holger tadi kan. Dia ambil bekas aiskrim tu, lepas tu dia masukkan konkrit dekat dalam bekas aiskrim tadi dan dia tunggu sampai konkrit tu mengeras. Cuma pada masa tu, dia tak jumpa bekas yang sangat besar untuk masukkan kepala Holger. Jadi, dia terpaksalah masukkan konkrit tadi ke dalam freezer untuk sorokkan kepala Holger tu. Dah tu, dia pergi order taksi dan dia bawa bekas aiskrim yang dah mengeras tadi, masuk ke dalam taksi, pindahkan ke kedai aiskrim dia. Katanya dekat sana, dia simpan bekas-bekas aiskrim tu semua dekat dalam satu freezer ni. Dan dekat bahagian bawah tanah macam tu. Bahagian piping bawah tanah lebih kurang lah. ST cakap apa tahu? Dia rasa dekat situlah tempat yang paling sesuai. Sebab keadaan situ sunyi je. Tenang je. Macam kawasan perkuburan. ST juga cakap dia selalu je pergi ke ruang bawah tanah tu. Tempat yang mana dia letakkan badan-badan Holger tadi dekat dalam satu freezer. Dia pergi ke situ untuk borak-borak dengan freezer. Okay. Dia pergi ke situ untuk borak-borak dengan Holger. Okey, pada tahun 2010, ST dengan Manfred tadi, dia orang baik balik tau. Ya, dia orang couple balik. So, masa tu ST harap Manfred ni dah ready lah nak bina hidup baru dengan dia, nak kahwin, nak ada family kan. Tapi Manfred, dia terang-terang cakap yang dia tak nak ada anak lagi. Manfred nak, dia orang berdua ni in a open relationship. Sebenarnya saya tak faham sangat open relationship tu macam mana. Tapi mengikut dia, so kiranya Manfred ni boleh keluar dengan perempuan lain, boleh ada perempuan lain dan si ST pun boleh ada lelaki lain, boleh keluar dengan lelaki lain. Tapi ST tak nak macam tu. ST nak bina keluarga, nak ada anak, nak ada family yang bahagia. So ST marah lah masa tu sebab ST tak nak kan. Tapi dalam masa yang sama, si ST ni masih lagi ada hubungan dengan Manfred. So dia macam tak putuskan hubungan tu walaupun dia tahu pemikiran Manfred tu macam gitu. Sampaikan Manfred ni, dia suruh ST buat pembedahan plastik. Dan ST ni sanggup tau, turutkan si Manfred ni. Banyak jugalah dia buat pembedahan tu. Katanya pembedahan hidung, facelift, lepas tu pembedahan bibir, jaga kecantikan itu ini, macam itulah. Cuma, tak lama lepas tu, ST syak yang Manfred ni ada perempuan lain. Of course lah ada kan. Dia dah cakap terang-terang dah. Dia nak in a open relationship. Supaya dia pun boleh keluar dengan perempuan lain. Tapi ST tak terima semua ni. Dia pergi cek telefon Manfred. Dan ya, betul. Manfred ada perempuan lain. Dah tu, dia jumpa gambar perempuan telanjang dekat dalam telefon Manfred tu. Dan dia dapat tahu yang Manfred ni ada berchatting dengan seorang perempuan dekat dating website. Of course lah angin dia masa tu kan. So masa tu, dia buka balik laman white dating. Yang sebelum ni sebenarnya ST ni dah pernah ada dah laman white dating tu. Tapi tak tahulah dia delete ke apa. Dan masa ni dia buka akaun baru. Dia create profile baru tentang diri dia. Dan orang yang dia create tu bertentangan habis-habisan tahu dengan sifat dia yang sebenar.
Dalam masa yang sama juga, ST ni mula berimajinasi. Datang lagi sekali imajinasi dia tau. Imajinasinya untuk habiskan Manfred. Tapi kali ni, dia lebih bersedia. Sebab dia pergi ambil kelas menembak dan dia pergi belajar cara untuk bancuh konkrit dengan lebih baik. Dah tu dia pergi beli mesin gergaji yang baru tau. Nampaklah kan persediaan yang dia buat untuk habiskan Manfred ni. Okey, pada 21 November 2010, malam tu ST pergi pasang cadar plastik dekat atas tilam dia. Pasang cadar plastik, lepas tu baru letak cadar dekat atas macam gitulah kan. So pada masa tu pun sebenarnya dia memang dah niat dah nak habiskan Manfred ni. Kebetulan hari tu sebenarnya dia orang keluar. Dia orang pergi makan malam macam itulah. Dan masa dekat restoran tu, Manfred ni tetap juga dengan perangai dia. Dia pergi usah perempuan lain depan-depan ST. Lagilah ST membara masa tu kan. So balik je rumah, dia orang gaduh tau. Sebenarnya dia orang ni memang selalu gaduh, macam tak heran pun. Tapi malam tu lepas dia orang gaduh je, Manfred ni masuk dalam bilik, lepas tu dia tidur. ST cakap masa tu Manfred tidur menghadap dinding, lepas tu berdengkur lagi. So dia rasa marah sangat masa tu dan ST pergi tembak ke arah Manfred sebanyak 4 kali. Tembakan tu semua terkena dekat bahagian belakang kepala Manfred. Lepas Manfred dah meninggal macam biasa, dia potong badan Manfred tu jadi ketulan yang kecil dengan menggunakan mesin gergaji yang dia dah beli tu kan. Dah tu dia masukkan ketulan tu semua ke dalam bekas aiskrim. Dia sendiri pun dah belajar dah cara untuk bancuh konkrit dengan lebih baik. So dia masukkan konkrit tu semua ke dalam bekas aiskrim tadi. Tunggu sampai keras, lepas tu simpan bekas aiskrim tadi ke dalam freezer yang ada dekat kedai dia. Ya, freezer yang sama yang dia masukkan mayat Holger. Cuma sempatlah dia beli banyak-banyak pewangi sebab dia tak nak nanti kedai tu macam ada bau ke apa kan. Dah tu dia pergi buat kuku dia sebab lepas dia buat proses pelupusan mayat tadi, kuku dia ni ada terkoyak ke apa. Dia pergi buat kuku dia. Dan dia teruskan hidup macam biasa. Normal balik. Beberapa hari lepas Manfred tu hilang, ramai yang tanyakan Manfred ni tau. Yelah, ST, Manfred kat mana? Yelah, macam mana Manfred ni boleh menghilang macam gitu je, tak ada dengar khabar berita langsung. Ahli keluarga Manfred, kawan-kawan dia, semua yang mencari dia. Jadi kat mana lagi nak tanyakan? Sebab diorang tahu ST dengan Manfred ni ada hubungan, tinggal bersama lagi. So, diorang akan cari ST untuk tanya, kat mana Manfred? Tapi ST, dia cuma cakap dia tak tahu. Aku tak tahu, tak tahu. 4 hari lepas tu, ramai pula yang mempersoalkan, Manfred ke mana sekarang ni? Macam mana dia boleh menghilang macam tu je? Dan pernah ST jawab macam ni tau. Dia tak tahu, mungkin Manfred ni tak sayang kat dia dah kot, sebab tu dia pergi. Kiranya ST ni ditinggalkan macam tu lah kan. Jadi sebab dia nak kukuhkan statement yang kata dia tak tahu Manfred ni hilang ke mana, dia pergi balai polis, lepas tu dia buat report tentang kehilangan Manfred. So sebab dia yang buat report, Manfred ni hilang, jadi tak adalah orang yang boleh syak dia yang bunuh. Sebulan lepas tu, ST tadi mulakan hubungan cinta dia dengan salah seorang kawannya Manfred ni yang bernama Roland R. Roland pada masa tu berumur 47 tahun. Yang mana 15 tahun lebih tua daripada ST. So kalau kita tengok orang-orang yang pernah ada hubungan dengan ST ni macam baya-baya je. So kira ST ni dia macam ada taste dia jugalah kan. Pada masa tu, Roland ni cinta habis dengan ST tau. Padahal, Roland ni dah ada girlfriend pada masa tu dan dia sanggup putuskan girlfriend dia semata-mata untuk bersama dengan ST. Maunya tak cinta habis. ST pula cakap yang Roland ni tak sama dengan lelaki lain. Tak sama dengan lelaki yang dia pernah kenal sebelum ni. Sebab Roland ni seorang yang gentle. Dan dia tak akan buat ST ni rasa insecure. Yang mana tu semua perasaan yang dia pernah rasa dalam hubungan dia sebelum ni. Jadi pada musim panas 2011, pada masa tu hubungan dia orang elok sangat, bahagia. Tambah pula dia orang dapat tahu yang ST ni pregnant. Lagilah happy kan? Dah, Roland tadi pun pergi melamar ST. Nak kahwin dengan ST, nak ada family dengan ST, bina hidup baru kan. So dia orang pun bertunang lah pada masa tu. ST fikir dia dah dapat dah apa yang dia nak selama ni, apa yang dia cari-cari dalam hidup, dia dah dapat. Tapi kebahagiaan dia tu tak lama tau. Sebab pada 6 Jun 2011, pipe air dekat bawah tanah ada bocor. Dan sebenarnya bukan kedai dia yang bocor, tapi kedai gunting rambut yang ada dekat sebelah dia. Jadi pihak maintenance pergi dekat kedai rambut tu, masuk dekat bawah basement sana, pergi cek-cek situ sini. Last kali dia orang terpaksa juga masuk dekat
ruang basement bawah kedai ST ni sebab mungkin bersambung ke apa kan. Dan pada masa itulah pihak maintenance tadi jumpa satu peti yang mana ada satu kaki yang terkeluar daripada peti tu. Mereka juga jumpa senjata pembunuhan ada dekat tempat kejadian. So perfect kan. Terus pekerja tadi telefon pihak polis dan pihak polis pun sampai dekat tempat kejadian. Jadi masa ST dah sampai dekat kedai dia pagi-pagi tu, dia tak tahu pun apa yang tengah berlaku. Tapi dia perasan lah ramai orang dekat area situ. Lepas tu tengok ke arah kedai dia dan bisik-bisikkan sesuatu. So masa tu dia dapat rasa ni ada benda yang tak kena ni. Tambah pula, dia nampak ada pihak polis yang ada dekat dengan kedai dia. Jadi pada masa tu, dia tahan salah seorang pekerja yang kebetulan lalu situ. Dia tanya, apa dah jadi ni? Kononnya macam netizen biasalah kan, nak tanya, apa dah jadi? Apa dah jadi? Macam tu. Dan pekerja tadi pun ceritalah, kata pipe air dekat kedai rambut ni bocor. Lepas tu, dia panggil orang datang baiki. Sekali, kena turun bawah basement. Dan bila turun bawah basement tu, bila dah check, kena pergi dekat ruang basement dekat kedai aiskrim tu. Sekali diorang jumpa satu peti ni penuh dengan mayat. Bila dah dengar cerita tadi, ST dah boleh agak dah. Ni mesti akan ada satu bala yang besar yang akan berlaku dalam hidup dia kan. Ini masalah besar ni. So dia fikir nak kena lari daripada situ. Yelah, tambah pula dia baru je nak bina hidup baru kan. Baru dia nak rasa bahagia dengan pregnant lagi. Jadi kebetulan masa tu adalah salah seorang kawan dia ni yang ada dekat situ juga. So dia minta tolong kawan dia ni untuk masuk ke dalam kedai dia dan ambil buku bank simpanan dia. Lepas tu ambil lah duit-duit apa yang patut kan. Dan kawan dia ni setuju tau. Pergi tolong ambil semua barang-barang tu. Lepas tu keluar bagi ST ni. ST pada masa tu sampai menangis tau. Ucap terima kasih sebab nak tolong dia. Dah lepas dia dapat duit tadi, dia fikir dia nak kena keluar daripada negara ni. Tapi kalau nak keluar daripada negara ni, dia nak kena ada pasport. Dan pasportnya pula ada dekat apartmen dia. So pada masa tu, dia minta tolong salah seorang kawan lama dia untuk pergi ambilkan pasport dekat apartmen. Dan kawan lama dia ni sebenarnya seorang lelaki. Tak tahulah sama ada diceritakan apa yang berlaku ataupun tak. Tapi kawan dia ni nak tolong dia tau. Masa tu diorang ada dekat luar apartmen. Lepas tu kawan dia cakap, kau tunggu dekat sini. Biar aku je yang masuk. Pergi ambil pasport kau semua. Kalau aku tak datang dalam masa 15 minit, kau belah daripada tempat ni. So pada masa tu, ST tunggu je. Dan tak lama lepas tu, kawan dia datang bagi pasport. Bukan bagi pasport je tau. Tapi tolong belikan SIM card yang baru. Memang seorang kawan yang sangat baik lah kan. Tolong kawan yang lain. Walaupun yelah dah melakukan pembunuhan. Macam pelik pula kan. Okey, lepas dah settle tadi, kawan dia ni pergi hantar ST ke airport menggunakan teksi. Dah sampai dekat airport tadi, ST adalah tulis satu nota ni. Dia bagi dekat pemandu teksi tu, minta tolong pemandu teksi pergi hantar dekat office Roland. Dah tu, ST pergi beli tiket kapal terbang untuk fly ke Paris. Masa dia nak masuk terminal tadi, Roland panggil dia tau. Sempatlah Roland datang dekat airport sana. Lepas tu Roland pun tanyalah, kenapa macam tergesa-gesa sangat nak pergi ke Paris? Dah tu ST jawab yang kata ayah dia sekarang ni sakit tenat. Jadi dia terpaksa fly ke Paris sekarang. Tapi Roland ni tak percaya tau. Dan tak tahulah sama ada ST ni cerita benda sebenar dekat Roland ataupun tak. Tapi lepas diorang duduk bercakap-cakap, macam bincang-bincang ke apa, si ST ni tukar fikiran. Dia fikir, mungkin kalau dia fly ke Paris sana, lepas tu dah sampai dah kat sana, tiba-tiba polis pula datang untuk serbu dia kan. So itulah dalam kepala dia ni. Jadi dia cancel. Dia tak jadi nak ambil kapal terbang sana. Dia fikir, mungkin dia boleh keluar negara menggunakan train. Tapi bila fikir-fikir balik, mana ada train yang boleh bawa dia daripada negara ni pergi keluar negara. So sebab tak ada train yang macam gitu, dia pergi ambil teksi. Dan dia cakap dengan pemandu teksi tu untuk hantar dia ke luar negara, iaitu ke Din yang ada di Itali. Katanya Din tu sebenarnya tak jauh mana pun daripada Vienna ni. Dia dalam lebih kurang 5 jam je perjalanan. Saya daripada Johor balik Kelantan lagi jauh daripada Din dengan Vienna tadi. Okey, masa dekat dalam teksi tu kan perjalanan jauh juga kan. Lepas tu dia borak-borak lah dengan pemandu teksi tu. Dan sekali dia dengar dekat corong radio yang mengatakan polis tengah cari seorang pembunuh yang digelar sebagai S-Lady sekarang ni. Cerdiknya dia pada masa tu, si ST ni, dia pergi mengaku dekat pemandu teksi ni tau. Dia cakap apa? Dia cakap orang yang pihak polis cari dalam radio tu adalah dia. So dia tengah diburu oleh polis sekarang ni. Sebab itulah dia nak melarikan diri keluar negara. Dah tu pemandu teksi tadi cakap yang dia boleh hantar ST ni sampai ke Cavazo je.
Tak boleh lebih daripada tu. Tapi tak tahulah ST ni pujuk macam mana pemandu teksi ni. Dan pemandu teksi ni setuju untuk carikan ST hotel. Ya, dia pergi hantar ST ni dekat sebuah hotel. Dan ST ditempah hotel tu atas nama dia sendiri. Okey, esoknya tu ST ni minta tolong salah seorang tetamu hotel untuk tumpangkan dia sampai ke Dean Itali. Sebab pada masa tu dia fikir dia lebih selamat kalau dia menyorok dekat Dean sana. Sampai je dekat Itali tadi, dia terus pergi salon. Dia tukar gaya rambut dia, dia hitamkan. Dan tak lama lepas tu, dia kenal pula dengan seorang busker ni. Busker ni namanya Ivan. Dah tu dia buat cerita lah dengan Ivan ni. Dia minta tolong dengan Ivan sebab sekarang ni dia tak ada tempat tinggal. Dia minta tolong. Jadi sebenarnya sekarang ni, dia tengah lari daripada boyfriend dia yang suka mendera. Yelah, tak tahulah macam mana dia putar belik cerita tu sampaikan Ivan ni percaya dan Ivan nak tolong dia. Dah tu, Ivan benarkan ST ni untuk tinggal dekat rumah dia tau. Menumpang beberapa hari macam gitulah. So, beberapa hari lepas tu, si Ivan ni pelik tau dengan ST. Sebab si ST ni macam terlalu obses dengan kes Ice Lady yang berlaku di Austria. Jadi, pada 10 Jun 2011, Ivan tadi pergi call pihak polis dan laporkan benda ni dan pihak polis pun sampailah dekat rumah dia untuk tangkap ST ni. Saya tak pasti sama ada dia berdepan dengan ST dulu. Ditanya ST kenapa berminat sangat dengan cerita Ice Lady ni, apa kaitan dengan dia, dan entah si ST ni memang mengaku dengan si Ivan tadi yang Ice Lady tu adalah dia. Sebab dengan pemandu teksi tadi pun dia boleh mengaku macam gitu je kan. Mungkin dengan Ivan ni sendiri pun dia mengaku juga. Cuma tak ada pengesahan lah dekat sini. Jadi tak lama pun lepas ST kena tangkap, dia terus mengaku dengan 2 pembunuhan yang dia dah buat. Dalam masa yang sama juga, dia mengalami pendarahan tau. Ya kan dia mengandung tadi kan. Dia mengalami pendarahan jadi sebab dia risau dengan keadaan baby dia. So, dia macam menyenangkan kerja polis tau. Jadi, polis tadi pergi hantar dia ke hospital, rawat dia dekat sana dan bila semuanya dah okey, barulah ST ni dibawa balik ke Vienna. Yalah, untuk siasatan lanjut lah. Okey, pada bulan Januari 2012, masa dekat dalam penjara, tengah tunggu hukuman tu kan, ST berjaya melahirkan seorang bayi lelaki. Dan dia namakan bayi lelaki dia ni dengan nama Roland, sempena nama ayah baby dia. Dan tak lama lepas tu, diorang berkahwin. Ya, masa tu ST dalam penjara tau. Dan Roland ni punyalah setia, punyalah sayang dengan ST ni. Dia nak juga berkahwin dengan ST. Roland cakap apa? Dia kenal dengan ST ni sebagai individu yang berbeza. Yelah, daripada apa yang orang-orang duk gambarkan kan. Dia lebih kenal ST macam tu lah. So, dia tak kisah apa yang ST buat. Dia rasa ST ni baik pada dia. So, dia nak kahwin dengan ST. Dah tu dia cakap, dia sanggup untuk tunggu ST ni selama mana sekalipun tempoh hukuman ST. Tambah pula diorang dah ada anak bersama kan. Nampaklah true love dekat situ. ST pula cakap, saya rasa ayat ST ni macam creepy gila. Sebab dia cakap macam ni. Dia cakap dia sayang sangat dengan Roland ni dan dia tak akan bunuh Roland. Faham tak? Kalau dia tak sayang, dia akan bunuh. Aduh. Datuk ST cakap kalaulah dia jumpa dengan Roland ni lebih awal lagi, dia tak akan buat 2 pembunuhan tu. Cuma hak penjagaan tu diberikan kepada keluarga ST, bukan kepada Roland. Tak tahulah juga kenapa Roland tak dapat hak penjagaan tu. Dia pernah buat untuk dapatkan hak penjagaan tapi dia tak berjaya. Okey, pada akhir bulan November 2012, ST buat pengakuan secara terperinci atas kematian Holger dan juga Manfred. ST cakap Holger ni adalah kaki buli yang ganas, dah tu pemalas. Hubungan dia dengan Manfred pula seolah-olah dalam penjara. Dah tu dia minta maaf sangat sebab dia dah bunuh Holger dan juga Manfred. Pada 23 November 2012, ST Florenza dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Cuma pada masa tu dia dimasukkan dalam hospital mental. Sebab sebenarnya laporan menunjukkan dia memang ada masalah mental. Cuma apa yang dia buat pada masa tu menunjukkan dia layak untuk diadili. Peguam dia cuba untuk merayu hukuman tu semua. Tapi sebab keputusan dah disahkan oleh Mahkamah Tinggi dan pada 20 Mac 2013, hukuman tu semua dah pun dimuktamadkan. Okey, pada tahun 2014, masa ST tadi ada dekat hospital jiwa tu kan, dia dipindahkan ke hospital jiwa lelaki. Semua lelaki dekat situ tau. Sebenarnya dia orang pertama yang dipindahkan dan selepas pada dia, ada 13 orang lagi tahanan perempuan ataupun pesakit perempuan dipindahkan dekat sana. Dan dekat sana sebenarnya dia orang bebas buat aktiviti masing-masing. Dia orang siap boleh memasak lagi.
Okey, pada tahun 2015, ST dengan Roland tadi bercerai. Tak heran pun kan sebab ST penjara seumur hidup. Macam-macam lagi boleh jadi kan. Dan pada tahun 2018, ST umumkan yang dia dah ada cinta hati yang baru. Ya, dia tengah bercinta dengan seorang lelaki yang bernama Martin. Tahanan dekat situ juga. Martin ni boleh kata seorang yang sangat bermasalah tau. Dia ada penyakit combined personality disorder dengan borderline syndrome. Dan juga dia ada narcissism. Ringkasnya, penyakit dia ni buat dia berfikir tak macam orang biasa tau. Dia lebih pentingkan diri, barulah orang lain. Lepas tu perwatakan dia pun selalu bertukar-tukar. Orangnya pun cepat sangat panas baran. Lepas tu suka menipu, kaki tipu kan. Dah tu dia selalu sangat buat jenayah. Masa sebelum masuk situ memang jenayah je lah kerjanya. Dah tu Martin ni sendiri adalah seorang sosiopat. Memang wow kan. Hubungan cinta diorang berdua ni boleh kata viral pada masa tu. Kenapa boleh viral? Sebab ST sendiri dia ada publish satu buku ni. Dan buku tu bertajuk Zele 14 ataupun Sel 14. So sebab dia bercinta dengan lelaki macam gitu, hak dia untuk berjumpa dengan anak lelaki dia ditarik balik. Dah tu, dia selalu dipantau selama 24 jam. Family ST pun confirm lah tak sokongkan dia bercinta dengan orang macam tu. Sampaikan dia orang ugut, kalau nak sangat bercinta dengan lelaki ni, pergilah. Tapi dia orang tak akan datang melawat lagi dah. Dah tu pada tahun 2019, ST putuskan hubungan dia dengan Martin. Tu pun lepas dia dapat tahu yang Martin ni disyaki bertukar video lucah kanak-kanak dalam sel dia. Yang saya faham dia bertukar video lucah kanak-kanak lah. Sebab dia cakap macam dia orang macam boleh masuk kanak-kanak dalam sel tu. Lepas tu dia sendiri yang buat penderaan seksual atas kanak-kanak tu. Tapi agak mustahil kat situ kan. So saya faham ialah sesuatu yang berkaitan dengan penderaan seksual kanak-kanak. The end. Okay, itulah dia cerita tentang ST. Sebenarnya saya rasa kesian juga dekat dia kan. Daripada kecil lagi dia dah hidup macam gitu. Walaupun sebenarnya dia ni lebih dikenali sebagai seorang yang bermuka-muka. Two-face killer macam gitulah lebih kurang. Cuma saya rasa macam tak sesuai sangat bagi tajuk macam gitu ataupun bagi gelaran macam gitu dekat dia. Yelah daripada kecil lagi dia dah hidup dalam keadaan yang tak disayangi. Sampaikan dia berimpian untuk dapatkan keluarga sendiri. Dan jumpa pula dengan lelaki yang pertama. Dengan yang keduanya yang lagi Sebab itulah dia cakap, kalaulah dia tak jumpa dengan lelaki pertama dan lelaki kedua ni, mungkin dia tak akan jadi seorang pembunuh. Betul jugalah kan. Tapi itulah, jangan ambil mudah untuk selesaikan satu masalah yang mana kemudian harinya tu kita akan kena hadap balik masalah yang sama. So selesaikanlah masalah anda dengan baik-baik. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ini. Dan macam biasa, kalau korang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.